Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Syawal 9 Mei bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Letupan gas memasak ibarat gempa bumi. Juga cabul penumpang pemandu bas di Reman. Lima sekeluarga cedera termasuk seorang daripadanya parah dalam kejadian letupan gas memasak di Taman Cenderawasih, Nibong Tebal malam semalam. Kesemua mangsa kini menerima rawatan di Hospital Pulau Pinang. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Kebajikan Negeri P. Bun Poh, seorang kanak-kanak berusia 6 tahun kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU HPP manakala 4 yang lain ditempatkan di ward. Kejadian berlaku kira-kira jam 9.30 malam ketika semua ahli keluarga itu baru pulang ke rumah. Ketika membuka pintu, tiba-tiba berlaku letupan sehingga mengakibatkan 5 daripadanya cedera. Hasil pemeriksaan mendapati 4 buah rumah yang terlibat dalam kejadian itu. Difahamkan kebocoran gas memasak berpunca daripada salah sebuah rumah mengakibatkan sebahagian besar rumah tersebut rosak teruk. Sementara itu, seorang mangsa Muhammad Hashim Ahmad yang ditemui berkata letupan berlaku amat kuat seolah-olah berlaku gempa bumi. Lepas tu selepas habis saya menyelesaikan solat Isyak, lepas tu saya habis kemas-kemas apa semua, saya dengar satu letupan yang kuat lah. Kan, seperti macam gempa bumi lah. Selepas tu saya pun terkejut lah kan. Saya punya pendengaran saya pun macam berdengung lah, macam berdengung. Lepas tu kaki ketak ni biasalah kan. Lepas tu saya pun buka pintu bilik dan saya nampak dia permukaan dapur saya ni habis batu jatuh ke bawah lah. Terkejut dan panik dengan kejadian yang berlaku, Muhammad Hashim berkata dia terus membawa anak isterinya keluar dari rumah mereka kerana bimbang berlaku lagi runtuhan dinding atau siling. Dia bersyukur apabila mereka sekeluarga terselamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kesemua mangsa yang terlibat kini dalam proses membuat laporan polis. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang melawat lokasi kejadian telah menyalurkan bantuan segera kepada mangsa yang terlibat manakala bantuan pemulihan rumah akan dipertimbangkan. Anggaran kerugian keseluruhan masih belum dapat dipastikan. Seorang pemandu kedua sebuah bas ekspres yang dipercayai mencabul seorang penumpang wanita direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap lelaki berusia 27 tahun tersebut dikeluarkan oleh pendaftar Mahkamah Kuala Terengganu Tuan Hairul Azhar Muhammad. Suspek yang sudah berkahwin dan mempunyai 2 anak itu disyaki telah meraba seorang penumpang wanita berusia 21 tahun yang sedang tidur ketika dalam perjalanan dari Kelantan ke Melaka awal pagi semalam. Kejadian didakwa berlaku ketika bas ekspres tersebut berhenti di hentian rawat dan rehat ajil di Hulu Terengganu pada jam 4 pagi semalam. Semasa kejadian, semua penumpang turun dari bas kecuali mangsa dan pemandu kedua bas terbabit. Mangsa yang menyedari dirinya dicabul ketakutan dan menghubungi rakannya di Melaka untuk meminta bantuan sebelum kejadian itu menjadi tular. Polis seterusnya berjaya menahan suspek yang berasal dari Kota Tinggi Johor itu sebaik sahaja bas tiba di Terminal Melaka Sentral kira-kira 10.30 pagi semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 354 Kanun Kesiksaan yang sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Juruterbang yang terlibat dalam pendaratan helikopter di Padang Ipoh tanpa kebenaran untuk mengambil bungkusan nasi ganja Julai tahun lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh hari ini kerana tidak mematuhi pelan penerbangan. Tertuduh Datuk Muhammad Rafi Cikgu, 53 tahun yang juga pengarah urusan sebuah syarikat, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa mengikut Seksyen 77-2 Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016 kerana melanggar kaedah-kaedah udara seperti yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Penerbangan Awam. Mengikut Direktif Penerbangan Awam 2, tertuduh telah melanggar pelan penerbangan apabila membuat pendaratan sebuah pesawat jenis Bell 505 nombor pendaftaran 9M RCI di lokasi selain aerodrom. Bagi kesalahan itu, dia didakwa di bawah peraturan tersebut dan boleh dihukum
haram di bawah Peraturan 206-3-A Akta Sama iaitu denda tidak melebihi RM50,000, penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Jane Sharmila Jesudesen manakala tertuduh diwakili Peguam Datuk Baljit Singh Sidhu. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan kes akan disebut semula 29 Jun depan. Sebelum ini tular dalam media sosial apabila sebuah helikopter mendarat di Padang Ipoh dipercayai untuk mengambil pesanan 36 bungkus nasi ganja yang ditempah pelanggan dari ibu negara di sebuah kedai menjual nasi kandar terkemuka di Bandar Raya Ipoh. Di Alor Gajah, seorang kanak-kanak nyaris dirempuh sebuah kereta ketika ibu bapanya leka melayan tetamu yang datang beraya di Kampung Permai Maca Umbu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintenden Arsyad Abu berkata kejadian yang berlaku sekitar jam 3.30 petang 3 Mei lalu itu melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang meluru secara tiba-tiba ke arah jalan raya. Kanak-kanak itu bagaimanapun bernasib baik selepas sebuah kereta jenis Kia Forte sempat berhenti dan penumpangnya keluar menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Berdasarkan maklumat diterima, ibu bapa kanak-kanak berkenaan yang pulang ke kampung dipercayai sibuk beraya sehingga terlupa menutup pintu rumah yang terletak di tepi jalan raya. Keadaan itu menyebabkan anak perempuannya yang berusia 3 tahun berlari keluar melintas jalan sebelum pemandu sebuah kereta sempat menekan brek dan penumpangnya keluar menyelamatkan kanak-kanak berkenaan. Menurut Arsyad, pihaknya tidak menerima sebarang laporan dan tidak membuka kertas siasatan berhubung kejadian yang tular di media sosial itu. Beliau menasihati ibu bapa agar lebih peka mengawal anak, terutama kanak-kanak yang aktif dan sukar diramal pergerakannya. Keseronokan meraihkan Aidilfitri juga tidak seharusnya bertukar tragedi yang boleh dielakkan jika kita lebih berhati-hati. Hari ke-10 Ops Selamat 18 menyaksikan sebanyak 1,411 kes kemalangan maut dicatatkan. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kemalangan maut sehingga kini sebanyak 15,947 kes dengan Selangor mencatat jumlah tertinggi. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Razarudin Hussein berkata Selangor mencatatkan negeri paling banyak mencatatkan kemalangan maut setakat ini dengan jumlah kemalangan maut harian sebanyak 319 kes, manakala jumlah kemalangan maut terkumpul pula mencatatkan 3,343 kes. Ia diikuti Johor dengan 2,297 kes, Perak 1,582 kes, Kuala Lumpur 1,370 kes dan Pulau Pinang sebanyak 1,310 kes. Tambah beliau, penunggang dan pembonceng motosikal pula mencatatkan jumlah tertinggi terlibat dalam kemalangan maut dengan 108 kes. Bagaimanapun beliau berkata jumlah kes melibatkan kematian dalam kalangan penunggang dan pembonceng motosikal mencatatkan pengurangan sebanyak 2% pada kali ini berbanding Ops Selamat 15. Manakala jumlah saman keseluruhan yang dikeluarkan setakat hari ke-10 Ops Selamat adalah 338,296 saman melibatkan pelbagai kesalahan. Ini pula susulan video tular yang menunjukkan polis trafik mengasari pesalah trafik di Bukit Mertajam. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata kesemua pegawai dan anggota polis yang terlibat telah ditukarkan ke bahagian pentadbiran serta merta. Mereka adalah dari bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Tengah. Menurut Datuk Muhammad Syuhaili, satu laporan polis telah dibuat oleh pihaknya sendiri bagi menjalankan siasatan lanjut berkaitan kejadian yang dilaporkan berlaku semalam di kawasan Bukit Mertajam kira-kira jam 1.15 pagi. Insiden tersebut turut dirakamkan menerusi kamera papan pemuka atau dashcam seorang pengguna jalan raya sebelum ia dimuat naik pemilik akaun Facebook My Penang Hometown. Menurut beliau, pihaknya akan mengenal pasti serta mendapatkan keterangan daripada pemilik akaun Facebook tersebut untuk siasatan lanjut selain mengesan mangsa yang terlibat. Kertas inkuari polis juga telah dibuka dan pihaknya akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lanjut. Selepas ini, waspada dengan pengambilan ubat tradisional. Dalam usaha memperkasakan MyGov Cloud, khususnya dalam penyediaan perkhidmatan public cloud, satu perjanjian dimeterai kerajaan menerusi perjanjian kontrak berpusat perkomputeran awan CFA antara syarikat penyedia perkhidmatan awan CSP
dan penyedia perkhidmatan pengurusan MSP. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, selain dapat memacu transformasi digital sektor awam, ia juga dilihat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan agenda penjiditilan ke seluruh negara. Jelas Perdana Menteri, penglibatan CSP dan MSP tersebut dijangka membuka potensi pelaburan dalam negara bernilai 12 bilion ringgit hingga 15 bilion ringgit menjelang 2025. Pelaburan berkenaan sekaligus akan menjadi tulang belakang kepada pembentukan sebuah ekosistem digital mampan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari dan mampu menjadikan Malaysia sebagai hub digital utama di rantau ASEAN. Dalam pada itu, inisiatif MyGov Cloud berkenaan dapat melahirkan lebih ramai pakar perkomputeran awan menerusi latihan berterusan serta program persijilan yang disediakan CSP dan MSP. Melalui pelaksanaan CFA juga, agensi awam bakal menikmati perkhidmatan cloud yang lebih baik, cepat, cekap dan bersasar pada harga yang kompetitif menerusi tawaran diskaun pukal yang diberi CSP serta MSP sendiri. Justru beliau berharap agar perjanjian CFA dapat memberi manfaat kepada rakyat dan seluruh agensi awam untuk merancangkan pembangunan teknologi dan ekonomi digital kepada seluruh keluarga Malaysia. Inisiatif MyGov Cloud seiring dengan inisiatif kelima di bawah Teras 1 Rangka Tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia yang menyasarkan 80% penggunaan storan perkomputeran awan merentas sektor awan tahun ini. Kontrak CFA bersama-sama kerajaan, CSP dan MSP melibatkan 4 syarikat CSP iaitu Amazon Web Services Malaysia Sendirian Berhad, Google Cloud Malaysia Sendirian Berhad, Microsoft Malaysia Sendirian Berhad dan Telekom Malaysia Berhad. Manakala 4 syarikat MSP pula terdiri daripada Cloud Connect Sendirian Berhad, Infrasys Solution Sendirian Berhad, Radmix Solution Sendirian Berhad dan Awan Tech System Sendirian Berhad. Pertukaran dokumen CFA bersama 4 CSP dan MSP berkenaan disaksikan sendiri Datuk Seri Ismail Sabri di Putrajaya pagi tadi. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL sedang melaksanakan 14 tindakan khusus bagi menangani segera masalah banjir kilat di 25 kawasan hotspot yang dikenal pasti. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata ia akan dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan hingga Julai depan melalui Pelan Tindakan Tebatan Banjir Kilat Kuala Lumpur 2022 dengan membabitkan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Beliau berkata pelan tindakan terbabit akan berpandukan ramalan cuaca dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Tindakan-tindakan yang telah dan akan dilaksanakan di bawah pelan tindakan ini adalah seperti berikut. Yang pertama, memastikan saluran keluar air larian ke longkang tepi jalan tidak tersumbat dan tidak terhalang. Menurut beliau, tindakan seterusnya ialah menaik taraf scupper drain atau saluran masuk air di semua kawasan hotspot. Ia termasuk melebarkannya antara 1 hingga 2 kaki mengikut keperluan dan membaik pulih serta memastikan kecerunan saluran dalam keadaan memuaskan. Kerja-kerja ini telah mula dilaksanakan di beberapa hotspot seperti Jalan Brunei, Jalan Pudu, Jalan Cangkat Tambi Dolah, hadapan Balai Polis Salak Selatan, Jalan Antoi, Jalan Pintasan Segambut, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Maharajalela dan Bulatan Dato' On. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur siang tadi. Mengulas selanjut, Datuk Seri Mahadi berkata tindakan lain termasuk menempatkan bilangan jentera dan petugas mencukupi di lokasi hotspot dan mengenal pasti laluan lencongan yang perlu dibina serta-merta bagi mengelakkan kenderaan terperangkap dalam banjir. DBKL juga akan menambah kawasan zon bebas sampah di Kuala Lumpur dan menggunakan khidmat pesanan ringkas SMS amaran banjir kilat kepada semua pemilik telefon bimbit yang berada dalam kawasan ibu kota. Tidak banyak yang diketahui berhubung hepatitis tanpa punca yang baru-baru ini dilaporkan berlaku di Sabah. Pakar Perunding Penyakit Berjangkit UiTM Private Specialist Centre UPSC, Dr. Yazli Yohana bagaimanapun berkata risiko hepatitis atau radang hati boleh dikurangkan dengan mengelak daripada pengambilan makanan tambahan atau ubat tradisional yang tidak diketahui sumber dan tahap keselamatannya.
Contohnya kalau kita sudah demam, sakit, kita jangan ambil ubat-ubat rawatan yang tak tahu punca kesahihannya. Ubat-ubat tradisional, minuman-minuman tonik yang kata boleh bagi badan kuat, penyakit tu hilang. Itu semua sebab hati ni fungsi dia nak proses segala apa yang kita makan. Kalau kita dapat jangkitan kuman, hati tu akan proses kuman-kuman tu. Kalau kita makan ubat sembarangan pun, hati tu akan cuba untuk proses ubat-ubat ni. Dan bila hati tu bekerja lebih, nak proses ubat, nak proses kuman lagi, itu yang buat hati tu rosak. Tambahnya, hati merupakan organ yang memproses setiap makanan dan minuman yang memasuki tubuh badan seseorang. Terdapat 5 jenis virus hepatitis yang boleh menyebabkan hati menjadi rosak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Namun kebiasaannya, masalah kegagalan hati masih boleh dirawat sekiranya virus tersebut berjaya dikesan. Menurutnya lagi, terdapat juga beberapa jenis vaksin yang boleh melindungi daripada virus hepatitis tertentu. Kalau kita tak sihat, loya-loya muntah tak berhenti, jangan tunggu. Pastikan ini bukan masalah hati. Sebab nak tahu hati tu kacau tak kacau, senang. Ambil darah nampak tinggi, so kita tahu ini puncanya. Kalau kita tunggu lama, hati tu dah rosak, itu susah. Sebab bila hati ni dah rosak, dia tak boleh nak repair diri dia sendiri jadi normal balik. Dia rosak, dia jadi parut. Itu dah susah. Itu memang akan menyebabkan komplikasi-komplikasi lain lah. Menurut Dr. Yazli, antara simptom bagi hepatitis ialah loya, muntah dan lesu, dan risikonya adalah sama bagi golongan dewasa ataupun kanak-kanak. Bagaimanapun setakat ini, hepatitis tanpa punca yang dilaporkan di Sabah baru-baru ini belum dipastikan kaedah penularannya. Justru masyarakat dinasihatkan agar mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan kesihatan organ hati supaya sentiasa dalam keadaan baik. Pesawat Malaysia Airlines MH2710 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sandakan Sabah alami masalah teknikal ketika enjin dihidupkan. Malaysia Airlines dalam pada itu memohon maaf apabila penghawa dingin tidak dapat berfungsi ketika proses baik pulih dilakukan menyebabkan kabin menjadi panas. Malaysia Airlines dalam kenyataannya hari ini memaklumkan pesawat itu terpaksa kembali semula ke ruang menunggu selepas prosedur kali kedua untuk menghidupkan enjin gagal ketika melakukan pushback. Pesawat berkenaan alami masalah teknikal yang menyebabkan kabin menjadi panas hampir sejam. Namun penumpang dipindahkan ke pesawat lain dan berlepas dari Kuala Lumpur pada jam 1.37 tengah hari serta selamat tiba di Sandakan sekitar jam 4.30 petang. Syarikat penerbangan negara dalam pada itu kesal dengan kelewatan terbabit dan memohon maaf atas ketidakselesaan yang dialami penumpang. Menurut kenyataan itu, keselamatan kekal menjadi keutamaan kepada Malaysia Airlines. Semalam tular di media sosial penumpang pesawat termasuk kanak-kanak dan warga emas kepanasan ekoran penghawa dingin tidak berfungsi. Pesawat yang penuh dengan penumpang itu terpaksa mengipas diri sendiri menggunakan kertas dan lebih menyedihkan anak kecil menangis kepanasan serta ada penumpang yang hampir lemas. Pilihan Raya Filipina berdarah. Filipina dicemari insiden berdarah selepas sekumpulan lelaki melepaskan tembakan di pusat mengundi yang terletak di wilayah bergolak selatan Filipina. Serangan itu menyebabkan 3 petugas keselamatan maut manakala seorang lagi cedera. Insiden berlaku sejurus pusat mengundi dibuka di kawasan perbandaran Buluan di Kepulauan Mindanao yang menjadi tempat pelindungan beberapa kumpulan bersenjata. Susulan insiden itu, orang ramai bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri. Kejadian berkenaan menyusul selepas 5 bom tangan meletup di luar pusat mengundi di kawasan perbandaran Datu Unsai yang menyebabkan 9 cedera. Mangsa berdilan bom tangan adalah pengundi yang keluar dari kampung mereka di kawasan pergunungan. Untuk rekod, pilihan raya Filipina menjadi medan pergolakan ditambah dengan undang-undang senjata api yang longgar dan budaya politik ganas. Pilihan raya Presiden bermula hari ini dengan lebih 65 juta penduduk layak membuang undi dan kebanyakan mereka keluar seawal 6 pagi waktu tempatan. Setakat semalam terdapat 16 insiden yang disahkan berkaitan dengan pilihan raya sejak 9 Januari lalu, termasuk 4 insiden tembakan dan 1 penahanan secara salah. Sejumlah 18,000 jawatan merangkumi jawatan Presiden hingga ahli Majlis Bandaraya dipertandingkan dalam pilihan raya kali ini.
anak bekas diktator Ferdinand Marcos, muncul sebagai calon pilihan untuk menang jawatan presiden sekaligus bakal mengembalikan keluarga itu ke tampuk kuasa. Perintah lockdown di Shanghai, China bertukar kecoh apabila penduduk di kejiranan bandar Zhuangzhou mengasari petugas kesihatan. Kejadian dipercayai berlaku akibat kekurangan bekalan makanan. Insiden itu tular di media sosial dan ia disahkan agensi berita AFP. Pihak berkuasa turut mengesahkan kejadian terbabit dan polis bertindak pantas untuk menyuraikan keadaan. Shanghai menjalani perintah lockdown selama berminggu-minggu membabitkan 25 juta penduduknya. Ia sekaligus memberi tekanan kepada mereka susulan dasar sifar COVID yang diperkenalkan China. Mereka turut mengadakan protes di jalanan bagi membantah perintah lockdown terbabit yang melumpuhkan ekonomi sebahagian penduduknya. Shanghai berdepan lonjakan kes Omicron dengan lebih 500 kematian direkodkan. Beijing pula telah melaporkan ratusan kes dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Walaupun angka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kes di peringkat antarabangsa, namun ia sudah cukup untuk menguatkuasakan sekatan di wilayah terbabit. Seorang rakyat Palestin maut ditembak tentera Israel berhampiran tembok pemisah di tebing barat. Serangan berkenaan dibuat atas alasan mangsa cuba melintasi tembok keselamatan secara haram di bandar Turkam. Insiden berkenaan berlaku hanya beberapa jam selepas tentera Israel menahan 2 warga Palestin kononnya menyelundup masuk ke Israel dan membunuh 3 individu di bandar Elat Khamis lalu. Sementara itu di Baitul Maqdis, polis Israel menembak warga Palestin selepas dia dituduh menikam anggota polis. Mangsa dan 2 anggota polis itu kemudian dirawat atas kecederaan masing-masing. Situasi di tebing barat dan Baitul Maqdis meningkatkan kebimbangan tentang konflik Palestin-Israel yang dikuatiri akan bertambah buruk. Sejak lebih sebulan lalu, konflik Israel-Palestin kian tegang selepas Israel mendakwa rakyat Palestin menceroboh Israel dan melakukan serangan ke atas rakyatnya. Israel pula menjalankan serbuan di bandar dan perkampungan warga Palestin, khususnya di tebing barat yang mencetus pertempuran sekaligus mengorbankan sekurang-kurangnya 41 individu sejak awal tahun ini. Warga Palestin dan polis Israel kerap bertempur di Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dengan Palestin dan Jordan mendakwa Israel tidak serius dalam mengenakan larangan terhadap orang bukan Islam untuk beribadah di situ. Namun Israel menafikannya. Lebih 900 masjid di Mumbai, India terpaksa memperlahan laungan azan selepas terima aduan daripada ahli politik tempatan. Tindakan itu dipatuhi bagi mengelak risiko tercetusnya keganasan antara umat Islam dan Hindu. Bulan lalu, pemimpin Parti Hindu Raj Thackeray menggesa semua masjid dan semua tempat ibadat mematuhi had bunyi yang dibenarkan bagi sebarang kegiatan keagamaan termasuk laungan azan. Pemimpin umat Islam di India melihat tindakan itu yang dibuat kebetulan pada sambutan Aidilfitri sebagai cubaan penganut Hindu untuk mencabar hak beribadah. Tindakan Thackeray itu semestinya mendapat sokongan parti pemerintah Bharatiya Janata yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Sementara itu, umat Islam di Mumbai mematuhi tuntutan Thackeray yang juga arahan daripada Mahkamah Agung terhadap larangan penggunaan pembesar suara di masjid antara jam 10 malam hingga 6 pagi. Ia kerana bimbang berulangnya rusuhan kaum di Maharashtra yang didiami 10 juta penduduk Islam dan 70 juta penduduk Hindu. Bagaimanapun, kemarin pihak polis memfailkan kes jenayah terhadap 2 lelaki di Mumbai kerana menggunakan pembesar suara bagi melawangkan azan subuh, dan polis turut memberi amaran kepada penyokong parti penyokong Raj Thackeray supaya tidak berkumpul di sekitar masjid. Polis mahu perintah mahkamah dipatuhi dan dihormati dan tidak membenarkan sesiapa pun mewujudkan ketegangan perkauman. Kebakaran hutan di Las Vegas, New Mexico yang bermula Sabtu lalu semakin memburuk. Api dilapor bertambah marak susulan tiupan angin yang kencang sekaligus memusnahkan lebih 170,000 ekar kawasan. Usaha memadam kebakaran berdepan detik sukar dan api berjaya dipadamkan sekitar 21%. Bagaimanapun tiada kematian dilaporkan dan 13,000 penduduk telah dipindahkan ke lokasi yang lebih selamat.
Pasukan bomba dengan bantuan unit udara berusaha untuk mengawal kebakaran tetapi angin kencang membantutkan rancangan terbabit. Seramai 1,685 kaki tangan berserta 4 pesawat air dan 12 helikopter terlibat dalam operasi itu bagi memadam kebakaran yang telah merebak seluas 300 batu. Ketua Daerah San Miguel Chris Lopez memberi amaran kepada penduduk daerah Mora dan San Miguel Utara New Mexico untuk berpindah. Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial 2030 SEMY 2030 menyediakan hala tuju nasional yang baharu kepada pembangunan keusahawanan sosial di Malaysia. Keusahawanan sosial berperanan meningkatkan tahap kehidupan pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang terpinggir dan sering tercicir daripada arus pembangunan dan program bantuan kerajaan. Sekian berita Al-Hijrah, ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazidah Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.